Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053 bagi kursus Perakaunan Pengurusan. Berikut adalah merupakan penerangan bagi kuliah 9 bertajuk Perletakan Harga dan Analisis Variance berkaitan untung. So penerangan ini akan berfokus kepada bahagian 1, part 1, yakni yang menekankan kepada tajuk perletakan harga. Untuk analisis variance berkaitan untung, kita akan sambung dalam part 2. Okey, dan penerangan ini adalah meliputi slide 1 sehingga slide 46. Objektif kuliah 9 untuk bahagian 1 meliputi konsep asas perletakan harga, kaedah-kaedah perletakan harga, dan yang ketiga markup atas kos dan juga kos sasaran. Okey, untuk tajuk seterusnya sisihan harga volume campuran jualan, volume margin sumbangan dan saiz pasaran serta limitasi pengukuran berasaskan untung kita akan liputi dalam bahagian kedua nanti. Okey, pengenalan kepada keputusan perletakan harga. So, apa itu perletakan harga? Ia merupakan keputusan pihak pengurusan mengenai berapakah charge ataupun harga yang akan dikenakan ke atas produk yang dikeluarkan dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak syarikat. Okey, so di antara kepentingan peletakan harga adalah penentuan keberuntungan syarikat. So sekiranya harga yang diletakkan itu adalah tinggi dan kos adalah pada tahap yang sederhana, maka kita akan dapati bahawa syarikat akan memperoleh keuntungan. Okey, so lebih tinggi harga yang diletakkan dan sekiranya ia tidak mempengaruhi volume jualan, yakni dia tidak menyebabkan kejatuhan di dalam volume jualan, maka kita akan dapati bahawa untung syarikat akan meningkat. And of course ianya juga akan menentukan survival, maknanya sejauh manakah sesebuah syarikat itu boleh bertahan di dalam pasaran ataupun industri yang ia ceburi. Okay, dan yang ketiga daya saing, kebolehan untuk bertanding ataupun competing among each other, among competitors. So ini maknanya bergantung kepada sejauh mana produk syarikat itu dapat dibezakan daripada yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat lain. So kalau kita bercakap tentang produk yang dibezakan ini, tidak semestinya dari segi spesifikasi, kualiti, bahan yang digunakan, tetapi ia juga tertakluk kepada harga yang kita letakkan kepada sesuatu produk. So harga juga boleh menjadi satu elemen yang akan membezakan produk syarikat dengan produk syarikat-syarikat yang lain. Okay. So maklumat perakaunan adalah merupakan input yang sangat-sangat penting dalam peletakan harga. So dalam konteks di mana peletakan harga itu adalah berasaskan kepada kos, maka data-data kos produk seperti bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan adalah sangat penting dalam menentukan harga itu tadi. So lebih tinggi kos untuk mengeluarkan sesuatu produk, maka sekiranya syarikat menginginkan keuntungan, so semestinya lah harga yang akan diletakkan itu akan menjadi tinggi. Tapi dalam keadaan di mana syarikat perlu bersaing dengan kompetitor, so kalaulah kita bercakap tentang produk yang mana produk itu adalah merupakan produk yang hampir sama dengan apa yang dikeluarkan oleh para pesaing, maka penentuan harga selain daripada kualiti dan lain-lain akan menjadi sangat penting, yakni akan menentukan daya saing syarikat tersebut. Okey. Okey, bagaimana harga ditentukan? Harga ditentukan oleh pasaran, juga tertakluk kepada kos-kos yang perlu ditampung dalam tempoh jangka panjang. Jadi kalau kita bercakap tentang kos,
ya, kita ada kos-kos yang akan terlibat, ya, yang akan mempengaruhi peletakan harga dalam tempoh jangka pendek dan juga kos-kos yang akan mempengaruhi peletakan harga dalam tempoh jangka panjang. So, kalaulah ya tempoh itu adalah merupakan tempoh jangka pendek, maka ya kos-kos yang relevan kita dah buat sebelum ini adalah merupakan kos-kos yang berubah, ya. Sebagai contoh, ya, kos-kos bahan langsung, buruh langsung, ya. Ini semua adalah merupakan contoh-contoh kos yang akan meningkat bila mana tahap volume meningkat. Ya, dan kos tetap akan kekal sama, ya, jika tiada perubahan di dalam kapasiti ataupun perubahan di dalam kapasiti itu, ya, adalah di dalam julat relevan yang sama. Jadi dalam kes di mana perubahan kapasiti adalah di dalam julat relevan yang sama, maka kos tetap tersebut tidak berubah dalam tempoh jangka pendek. Tapi kalau dalam tempoh jangka panjang, ya, bila berlaku perubahan dalam kapasiti dan perubahan dalam kapasiti itu beranjak, ya, kepada satu tahap yang di luar julat relevan tadi, ya. Contohnya kita katakan bahawa julat relevan asal ialah di antara pengeluaran 1 unit, ya, sehingga 10,000 unit, maka kita memerlukan 10 buah mesin. Tapi apabila, ya, tahap kapasiti meningkat, volume pengeluaran meningkat, ya, melebihi 10,000 unit, maka 10 buah mesin yang sedia ada tidak lagi mencukupi. Jadi kita perlu tambah, ya, mesin-mesin. Ya. So oleh kerana itu kita akan dapati bahawa jumlah kos tetap akan meningkat. Jadi bila kita bercakap tentang peletakan harga jangka panjang, kita tidak boleh hanya menumpu, ya, kepada kos-kos jangka pendek sahaja, ya, tetapi kita harus lihat, ya, kepada jumlah kos yang perlu ditampung dalam tempoh jangka panjang. Maknanya full costing system. Ya, semua kos, tak kira sama ada ianya kos produk ataupun kos-kos operasi yang lain lah, ya, yang maknanya kos tempoh. Contohnya kos-kos belanja, jualan dan pentadbiran, semua juga perlu dilihat secara keseluruhan, ya, dalam penentuan harga. Alright. Okey. Now, harga yang berasaskan kos juga adalah tertakluk kepada gelagat pelanggan. So, gelagat pelanggan maknanya kita kena tengok, ya, target market kita. So, kalaulah dalam target market kita itu pelanggan, ya, yang kita nak fokuskan adalah merupakan high-end, apa orang kata, pelanggan yang memilih, ya, high-end produk. Jadi bermakna produk-produk tersebut mempunyai ciri-ciri khusus seperti kualiti yang tinggi, ya, dan juga harga jualan yang tinggi. Okey, so dalam kes seperti itu memang, ya, kita boleh terimalah, ya, hakikat di mana yes, kos-kos kita tinggi. Bila kos-kos kita tinggi, maka harga jualan juga tinggi. Dan kita dapat menjual produk-produk kita sebab memang itu adalah merupakan sasaran pelanggan kita. Okey, tetapi kalaulah maknanya sasaran pelanggan kita bercampur-campur, ya, ada yang memilih, ya, high-end produk, ada yang memilih yang sederhana dan yang rendah. Jadi yang itu kita kena be careful. Ya, sebab kita tidak boleh mensasarkan, okey, kita ada satu produk dan target market kita untuk semua orang, tak boleh. Ya, it won't work like that. Okay, so you have to be precise, ya, as to whom you are targeting. Okay, jadi harga yang kita letakkan itu mesti berpadanan lah, ya, dengan sasaran pelanggan kita. Okay, kemudian dari segi pesaing. So kalaulah maknanya bilangan pesaing, ya, yang ada dalam industri tersebut, ya, bertambah dan para pesaing, ya, berkenaan juga memilih untuk menjual, ya, produk-produk kepada sasaran pelanggan yang sama, maknanya high-end produk juga. So kita menjual high-end produk, ya, dan pesaing kita juga menjual produk yang hampir sama dan mereka juga, ya, mensasarkan kepada pelanggan-pelanggan yang sama. Jadi bermakna tahap persaingan itu telah meningkat. Jadi bila tahap persaingan meningkat, ya, betul, kos kita tinggi sebab produk kita berkualiti, tetapi dari segi peletakan harga kita kena be careful. Ya, sebab kalaulah maknanya produk kita itu tidak dapat dibezakan sangat, ya, dengan produk-produk pesaing,
maka kalau harga kita adalah lebih tinggi daripada harga pesaing, so mungkin kita akan kehilangan pelanggan kerana pelanggan akan mungkin memilih produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Kecuali kita punya brand loyalty kita sangat tinggi, maknanya you're talking about customer-customer kita, dia loyal kepada brand tertentu, dan ataupun dia selesa dengan penggunaan produk-produk tertentu. Contohnya macam cosmetics. So kita akan dapati bahawa biasanya pelanggan jarang menukar-nukar cosmetics once sesuatu kosmetik itu sesuai, sebab dikhawatiri takut menimbulkan masalah kulit muka dan sebagainya. Alright? Okay. Kemudian dari segi penawaran. Okay. Now, bila pesaing bertambah, of course penawaran produk juga akan bertambah. So maknanya there is more supply of similar products in the market. Jadi kita kena tengok adakah pelanggan kita bertambah. Kalaulah maknanya you are still targeting on the same original customer, then you're talking about customer kita berada pada tahap yang sama. Cuma penawaran produk bertambah. So di sini akan berlaku lambakanlah inventory dan of course akan menyebabkan kejatuhan di dalam harga. So you're talking about concept demand and supply here. Alright. So jadi penekanan terhadap cost tu again sangat penting. So kalaulah maknanya cost kita memang yang sedia ada tu memang dah tinggi, so macam mana kita nak kurangkan cost? Macam mana kita nak kurangkan harga? Macam mana kita nak turunkan harga? Itu akan jadi masalah. Jadi tak kira sama ada kita menghasilkan produk yang berkualiti tinggi ataupun produk yang sederhana ataupun yang rendah dari segi kualitinya, emphasis on cost efficiency is very critical. Maknanya kita masih tetap perlu mengawal kos, perlu memastikan bahawa pelaksanaan penggunaan sumber itu dilakukan secara efisien, supaya kita mempunyai kuasa penuh di dalam penentuan harga tu. So kalau maknanya kalau kos kita memang efisien dari segi kos, so kalau harga jatuh, we are still okay. Kita masih untung sebab margin kita besar. So you have to be careful on that. Okay? Alright. Okay, kaedah-kaedah peletakan harga. So kita ada model memaksimumkan keuntungan, yakni teori ekonomi, di mana keuntungan akan dimaksimumkan apabila harga marginal adalah bersamaan dengan kos marginal. So kita akan lihat nanti. Yang kedua adalah peletakan harga berasaskan kepada kos. So dikenali sebagai campur kos ataupun in English cost plus, cost plus pricing. Okay. Dan yang ketiga kita akan lihat sedikit secara teori iaitu pengekosan sasaran, dan ini berorientasikan pasaran. Okay. Okay, next kita akan lihat struktur pasaran dan bagaimana struktur pasaran ini memberi kesan kepada aspek peletakan harga. Okay, the first is perfect competition ataupun pasaran sempurna. Okay, characteristics, many buyers and many sellers. Okay, no one of which is large enough to influence the market. Sebab apa? Sebab ramai. Buyernya pun ramai, sellernya pun ramai. So therefore they cannot influence the market. Okay, a homogeneous product. So produk dia sama je, tak boleh dibezakan di antara satu produk dengan yang lain. Easy entry into and exit from the industry. Maknanya nak masuk dalam industri pun mudah, nak keluar pun mudah. Nak masuk dalam industri tu mudah, mungkin tidak ada banyak kekangan dari segi polisi kerajaan, undang-undang, kekangan dari segi teknologi, dari segi knowledge, dari segi dana, not a large investment for instance. Jadi senang nak masuk. Dan mungkin disebabkan oleh
kekangan yang mudah untuk masuk tadi, maka untuk keluar pun mudah. Gitu. Okay, cannot charge a higher price as no one will buy. Sebab produk dia homogeneous, produk dia sama. Ya, jadi maknanya kalaulah you were to charge a higher price than your competitor, then of course your customer will jump to your competitor, so you will lose out, and there is no point in selling at a lower price than market pun tak guna, sebab kalau you jual pada harga pasaran pun pelanggan masih akan beli, sebab produknya sama, so tidak ada perbezaan. So mungkin kalau nak dibezakan dari segi perkhidmatan yang you tawarkan lah. Okay, will not set lower price as can sell all that can produce. So itu yang saya cakap tadi. So buyernya ramai, many buyers. Jadi at the end of the day, you jual, you boleh produce banyak mana pun, you boleh jual. So jadi tak perlulah nak push sales by reducing selling price. You do not need to do that. Okay. Okay, contoh-contoh. Kalau ni apa dia ni? Ni beras. So beras pun dia ada grade-grade dia. So you're talking about beras yang sama grade. Contohnya beras Siam Super for example, ataupun beras grade AAA for example. So dia akan samalah across all brands. And then of course you have gula. So mengikut kategori-kategorinya. So ada gula pasir, gula halus, gula kasta. So within that category lah. So it is regarded as homogeneous, sama. Okay. Tepung pun macam tu juga. So maknanya kalau you're talking about tepung gandum, so you compare against tepung gandum lah, sama je you beli yang mana pun. Harganya control. So biasanya pasaran sempurna ni harganya terkawal, dikawal. So biasanya ia merupakan makanan-makanan asasi lah, keperluan umum rakyat. Okay. And then of course you have petrol. So petrol harga dia sama je, dipisahkan kepada kategori tertentu, RON 95, RON berapa? 97 contohnya. So but then of course you have different company will try to promote, walaupun harga dia sama, minyak ni sama, they will try to promote. They say, oh, it's a different formula. Mungkin kalau you guna Shell, you boleh bawa dengan jarak yang lebih jauh, tapi kalau you guna Petronas, dia boleh mencuci enjin. So these are basically cara marketing oleh syarikat-syarikat tertentu untuk compete lah. They try to compete juga, walaupun it's actually a perfect competition. Okay, right. Next we have monopoly. Mono means one. Okay, characteristics. Barriers to entry are so high that there is only one firm in the market. So barriers to entry macam tadi jugalah saya cakap. So maknanya polisi kerajaan, undang-undang, teknologi yang terlalu tinggi, memerlukan modal yang terlalu besar, memerlukan advertising yang terlalu, kos pengiklanan yang terlalu tinggi, yang terlalu kompleks untuk nak promote certain produk. So at the end of the day, all this will restrict entry into the market. Okay, so product is of course very unique, because seorang saja, satu company je yang menghasilkannya. And of course, being the only one, then you are actually a price setter lah. So you can set any price you want. Melainkan dikawal oleh kerajaan, dipantau oleh government. Okay, so that will restrict lah, that will determine the ceiling and the floor price of that product. However, it cannot force consumer to buy. So maknanya kalaulah produk yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut bukan merupakan produk yang semestinya dibeli ataupun diperolehi, then of course there are customers who don't need it, then won't buy it. Itu je. Okay. Some have legally enforced barriers to entry. Ni macam saya katakan tadi lah.
what restricts entry into the market. Okay, one of it is legally enforced barrier set by the government of different countries lah. Or because of patent protection. So maknanya sesuatu produk yang dikeluarkan itu dah patented. So bila is patented, therefore is a patent ni within a certain country. So maknanya kalau dia dapat hak patent dalam Malaysia, maknanya tidak ada syarikat-syarikat lain dalam Malaysia yang boleh mengeluarkan produk yang sama selagi belum tamat tempoh patent tersebut. Okay. Specialized knowledge, so specialized knowledge maknanya memang memerlukan kepakaran tertentu. So kalaulah maknanya you don't have that knowledge, you tak belajar, you tak seek, you don't have enough experience, you will not be able to venture into that business lah, producing that particular unique product. Tak boleh. Okay. Or exceptionally high cost production equipment. So maknanya memerlukan dana yang besar, pelaburan yang besar. Okay. So contoh monopoly in cable TV, for instance, will be like Astro, and then you have Genting Malaysia, producing casino, for instance, because you must understand within certain company there are probably one product that is considered as monopoly. So the company may be competing against other product, but for a particular product, that if the product is unique, cannot be differentiated with other product, then of course again it's monopoly. Okay, and then Tenaga Nasional, electric, and then you have Microsoft. So Microsoft produces you have Microsoft 365 application that is of course unique to Microsoft. So therefore you can consider that as a monopoly. Okay. Okay, next we have monopolistic competition. Okay, perkataan masih mono tapi monopolistic. Maknanya dia bukan monopoli, dia cuma monopolistik. Maksudnya dia seakan-akan seolah-olah ianya monopoli. Tetapi dia bukan monopoli. Okay, characteristic. You have both the characteristics of both monopoly and perfect competition. So kalau monopoli maknanya produk dia unik, produk dia boleh dibezakan. Tapi kalau dalam perfect competition, kita katakan bahawa many buyers, many sellers. So many buyers, many sellers, and yet selling products that can be differentiated. So maknanya dari segi produk seolah-olah you are unique, you are monopoly. Tapi oleh kerana ramai yang menjual produk yang hampir similar dan buyersnya pun ramai, maka kita tak boleh katakan dia perfect competition sebab produk dia berbeza. Kita juga tidak boleh mengatakan dia monopoly sebab ada ramai seller. Therefore, dia is a merger between the two lah. It's like a fusion, and it's known as monopolistic competition. Closer to a competitive situation sebab dia boleh dia still you are competing even though your product can be differentiated. Many sellers, many buyers, sama macam perfect competition. But products are differentiated on some basis. So seolah-olah macam dia monopoly. Okay. End result is to slightly raise prices above perfect competitive price. So maknanya oleh kerana produk you can be differentiated on some basis, so whatever basis that you claim, for example you claim kata we use a very high quality ingredient, so therefore you can then raise your price to compete on the basis that your ingredient is high end. Ataupun you are not a product, services, but your services is unique, berbeza, tidak ditawarkan oleh
syarikat lain. Nah, then you can claim, ya. You can set a higher price, yeah. So services coupled with products that you are selling. Okay, contoh. So you have McDonald. Kita ada apa? Kita, of course, the moment you tengok McDonald, you know it's burger lah. Yeah, but on top of that, they've got also products, yeah, like chicken, yeah, fried chicken, sebab dia nak compete dengan lain-lain lah, yeah. Tapi originally it's supposed to be burger and fries. So competing against like Carl's Jr. So of course kalau you compare harga McD, ya, McD ni dia tarikan dia adalah family. Okay, so maknanya you akan pergi bawa anak-anak, ya. So you have the clown, ya, Mr. McDonald there. So those are basically to attract, ya, families lah and kids. So therefore the price is a bit on a lower end, yeah, affordable. Orang kata, as compared to Carl's Jr. Yeah, Carl's Jr. ni burger dia pun besar-besar, ingredientnya jauh berbeza, high quality, yeah, tinggi, and of course one burger can cost up to RM30. Yeah. So it's big, so maybe kalau you pergi dating, you boleh order satu burger and you cut into half and then you can share. But it's totally different concept. Yeah, but still you're talking about at the end of the day it's a burger, but it's different. Yeah, it can be differentiated. So because of that, yeah, kita katakan bahawa dia monopolistic sebab buyer ramai yang suka burger, seller pun ramai. Ya, McD saja pun dah ada berapa, cuma Carl Jr. not as many as McD lah. And then of course you have Burger King. So this is a bit of the same par as McD. Burger, nama pun burger. Yes, Burger King. Jual pun burger. So harga is slightly in between. McD and Carl's Jr. And still reasonably cheap. And then of course you have Ramly Burger. So you ada konsep payung, stall-stall dan sebagainya. Ramai yang menjual Ramly Burger, still burger. So harga beza-beza. Berbeza-beza bergantung kepada services. So contohnya kalau you nak makan at a nice restaurants dan sebagainya, so you pay for the ingredient, you pay for the size of the burger, you pay for the ambience. Of course, you have to pay a much higher price. So you boleh raise the price lah. On whatever basis yang you claim tadi, ambience, besar, burger besar, ingredient high quality. Tapi kalau you rasa, you can just simply grab, burger anywhere, sambil tepi jalan, and then you just beli satu and then you makan, mudah, sedap juga, because sedap ni is relative. Itu sebab kita katakan it can be differentiated. Then you boleh dapat burger yang RM2, RM3 pun boleh dapat untuk Ramly Burger. But of course you cannot get that at Carl's Jr. So it is a monopolistic competition. Okay. And then you have oligopoly. So ni yang terakhir, oligopoly. Characteristics dia, few sellers, tak ramai. So biasanya kenapa few sellers? Biasanya disebabkan oleh barrier to entry lah, agak susah untuk masuk. So barriers to entries are high, menyebabkan fewer sellers. So biasanya barrier to entry usually cost related, mahal. High manufacturing costs, huge selling expenditures, like advertising, etc. And probably knowledge, high-tech product, high manufacturing cost lah macam tadi tu. Okay, this prevent smaller companies from entering. So maknanya the few sellers are large seller. Maknanya syarikat-syarikat yang besar. Syarikat-syarikat yang kecil macam apa, Ramly Burger semua tu tak boleh lah. Yang menjual Ramly Burger punya produk tu tak boleh. So you're talking about bigger companies. Okay, oligopolists have some power to set price sebab dia besar. Dia besar, dan dia tak ramai, not many sellers. Jadi syarikatnya besar,
dan tak ramai, so maknanya mudah ya untuk jadi price setter. So they can, if they know how to compete, they can be a price setter. It constantly must be aware of competitors' action. Sebab competitor tak ramai, seller dia sikit, competitor tak ramai. Jadi and bila competitor tak ramai, you are providing again sometimes similar technology, similar product, similar technology dan sebagainya. So you akan dapati bahawa customer mudah, maknanya can switch from A to B. Okay, so therefore you have to be aware of what are the offerings of your competitor. So you kena tengok macam apa competitor you buat untuk memenangi hati consumer, and you must always at least be at par or above. Kalau you ke bawah, then that's it lah. Your competitor will eat you up. Okay, often there is a price leader. So maknanya kalau ada dua je, so one of which will be a price leader. It may raise prices and see if others follow suit. So maknanya katakan ada 2-3 syarikat, so you raise the price, so mungkin syarikat lain juga akan ikut lah. Sebab because tak ramai, so if you, there's no harm in setting the same price. Tapi kalaulah contohnya macam ada syarikat yang dia punya differentiation, how dia differentiate tu adalah berdasarkan pada harga, maknanya dia menawarkan produk yang hampir sama tapi pada harga yang rendah, then of course dia takkan follow lah. Sebab strategi jangka panjang dia adalah untuk menekankan kepada pengeluaran produk yang kosnya rendah. Okay, so antara contoh, you have telecommunication, network, Celcom, Digi, Maxis, so high manufacturing costs, and then of course there's not many seller lah. Then of course you have between, what is this, Apple, this is Android. Okay, sama juga, so this one is classic. Initially it's a monopoly, a Malaysian airline system, but now no longer a monopoly. So you have here AirAsia, different competing strategy, and of course there's not many lah, fewer seller, high tech. Okay, and then you have phones, cell phones, Samsung Galaxy, Samsung Note, and then you have Huawei, all kinds of Huawei's, which of course the technology is equally as good, and then of course you have iPhones, under Apple, so again not many, so this is oligopoly lah. And then automobile industry, you have General Motors, you have Ford, Chrysler, Toyota, so again few sellers. So few sellers, huge high manufacturing costs. Okay, so you must always be aware of competitors' action. Right, so at the end of the day, all the 4 market structure will determine the kind of pricing that you must emphasize lah on. Alright. Okay, berikut adalah merupakan ringkasan untuk melihat perbezaan di dalam ciri-ciri ataupun characteristics between these 4 market structure. So kita ada kat sini number of firms in the industry, okay, barriers to entry, and then of course uniqueness of product. So kalau kita tengok in terms of uniqueness of product, perfect competition memang tak unik langsung lah, sama je, okay, homogeneous product. Kalau monopolistic boleh dibezakan sedikit, and then oligopoly fairly unique. Okay, so maknanya as compared to monopolistic, oligopoly ni lebih unik lah, tapi kalau monopoly sangat-sangat unik, sebab dia seorang je. Okay, so in terms of understanding the expenses to be incurred, which at the end of the day will determine the kind of pricing
for the products. So as you can see, dalam perfect competition, no special expenses, maknanya normal saja. Kalau dalam monopolistic ni many sellers, so advertising is very important. Kalau tidak, nanti you tenggelam. And then of course you've got to keep competing lah, sebab you punya produk tu boleh dibezakan tapi tak kuat sangat. So jadi you nak kuatkan, you kena betul-betul tekankan kepada apa sebenarnya yang value produk you itu tadi. So you have to highlight that lah dalam you punya advertising, and then probably add macam coupons dan sebagainya untuk menarik pelanggan. Okay, and then oligopoly. Of course, dalam oligopoly you have to be different. You have to be different a lot more than a monopolistic market. Okay, so therefore the cost of trying to differentiate you punya product will be very high. And on top of that, of course, advertising, trying to highlight what are the differentiations, etc., and what are the promotions that needs to be given to attract your customers. And then of course monopoly. Monopoly ni kalau sebelum you berada dalam market, then you have to start lobbying the government especially to allow you to establish your business. And then once you are there, you must also go on lobbying to ensure that there's no new seller coming in, because once seller dah start masuk, you are no longer a monopoly, you dah jadi oligopoly. Okay, right. Okay, let's look at the basic economic pricing concept. So we're going to look at the demand and supply curve, keluk permintaan dan keluk penawaran. So kalau kita lihat di sini dari segi keluk penawaran, okay, so biasanya apabila ni price so bila harga jualan sesuatu produk itu rendah, biasanya supplier tidak mahu push sangatlah sales sebab harga jualan dia rendah. So especially supplier yang mana kos pengeluaran dia adalah tinggi, so bila harga jualan tu rendah, dia akan cuba mengurangkan production. Sebab lagi tinggi production, lagi tinggi kos, dan dikhawatiri harga yang rendah itu tadi tidak dapat menampung kos. Jadi kuantiti yang akan dibekalkan, yang cuba dijual adalah rendah. Tapi as the price of the product rises, then the chances untuk supplier tu mendapat untung adalah tinggi. Jadi this is when the supplier will try to push, will try to produce as much, so that they can sell as many as possible. Begitu. Okay, so this is a supply curve. Alright, opposite, as opposed to demand curve. Demand curve pula, as a customer, dia terbalik. Bila harga rendah, dia akan beli banyak lah sebab harga jatuh. Jadi dari segi purchasing power dia, maknanya dia boleh reduce dia punya sacrifice in terms of money going out. Tapi bila harga semakin tinggi, harga barang yang hendak dibeli itu semakin tinggi, maka bilangan kuantiti yang akan dibeli juga akan menurun. Okay, so therefore kita nampak di sini apabila keluk permintaan bertemu dengan keluk penawaran, so itu adalah merupakan titik di mana kuantiti harus kita keluarkan dan juga harga yang harus kita letak kepada produk tersebut. So ini adalah pricing dari segi economic theory. Okay, and then untuk menentukan harga dan kuantiti yang maksimum, penentuan untungnya adalah bergantung kepada hasil marginal dan juga cost marginal. Jadi dikatakan bahawa untung akan paling optimum bila mana titik cost marginal adalah bersamaan dengan hasil marginal. Okay, so kalau kita lihat di sini, so kita ada demand curve tadilah. So demand curve tadi kita dapati bahawa bila harga adalah tinggi,
okey, maka so harga tinggi, maka permintaan adalah rendah. Ya, tapi bila harga rendah, so katakan di sini harga dah drop to here, then permintaan ya adalah tinggi. So ini daripada perspektif pelanggan. Okay, and then of course you have your marginal revenue. Ya, marginal revenue ni adalah merupakan incremental revenue, ya, incurred yes, bagi setiap kali berlaku pertambahan dalam satu unit yang dijual. So kalaulah maknanya you jualan unit yang pertama ya adalah RM10, unit yang kedua adalah RM10. Okey. So jadi kita dapati bahawa kita dah ada RM20. So pertambahan di situ adalah merupakan pertambahan hasil di situ adalah merupakan sebanyak RM10 ya di antara unit yang pertama dengan unit yang kedua. Ya, unit yang pertama RM10. So total revenue unit yang kedua dah jadi RM20 ya. So that is actually marginal revenue ya. So the incremental increase in revenue. Okay, so now the incremental increase in revenue, so if you look at here, it's still the same lah ya. So maknanya apabila ya harga adalah tinggi, kita dapati bahawa marginal revenue kita adalah rendah ya, sebab konsep dia sama seperti demand tadi. Ya, maknanya ramai pelanggan tidak akan belilah pada harga yang tinggi. Tapi bila harga drop, ya, katakan drop dengan sangat rendah, then of course, ya, marginal revenue kita juga akan jadi tinggi, ya, sebab kuantiti yang dibeli oleh pengguna akan jadi tinggi. Okay. Now, marginal cost. Marginal cost adalah merupakan incremental cost, ya, cost yang meningkat disebabkan oleh peningkatan satu unit yang dikeluarkan dan dijual. Ya. So every time when you increase a particular production, yes, by one unit, cost berubah akan meningkat. And then of course you have your fixed cost. Your fixed cost will be spread, yeah, against the total number of units produced. So the more units that you produce, fixed cost per unit will be lower. So as you can see, the graph here is not linear. Ya, ini adalah disebabkan oleh kos-kos tetap yang telah diserap ya kepada unit-unit yang dikeluarkan. So of course ya, apabila ya kalau kita lihat kat sini, apabila kuantiti pengeluaran meningkat, ya kuantiti made, kuantiti produce lah, ya meningkat, kita akan dapati bahawa marginal cost makin menurun. Nampak? Ini adalah disebabkan oleh jumlah fixed cost ya, yang besar tu tadi akan menyebabkan marginal cost sangat tinggi bila you produce pada low volume. So bila you start producing at a higher volume, so more fixed cost will be absorbed ya, by a larger production volume, so that will reduce ya the marginal cost lah. Okay, then they reduce up to a certain extent. Ya, bila you produce banyak lagi, ni konsep yang samalah ya, julat relevan. Ya, so bila you produce lebih daripada kapasiti yang sedia ada, then the current existing fixed cost is no longer sufficient. So you need to expand you punya capacity by investing more. So when you start investing more, then you are talking about your fixed cost akan bertambah-tambah lah, ya, akan bertambah-tambah. And sometimes you akan dapati bahawa expansion itu, cost expansion itu tadi akan menyebabkan peningkatan kos yang lebih berganda berbanding dengan kos asal. Ya, sebab dia akan melibatkan sebanyak ya pengubahsuaian dan sebagainya. So in the end you akan dapati bahawa sometimes if you start producing too much, ya, your marginal cost will start increasing. Yeah, so therefore there is a limit ya to how much you should produce. And if of course your price you can increase as well, selling price you can increase as well, tak ada masalah. Masalahnya selling price you tak boleh just go on increasing, because once you start go on increasing, then customer will not buy anymore, especially
dalam keadaan market seperti monopolistic, oligopoly dan sebagainya, where there are other sellers as well. So tak boleh lah. Kalau perfect competition, lagilah perfect competition, you have no control over the price. You kena ikut whatever market price because your product cannot be differentiated from your competitor. Okay. So, biasanya kalau kita tengok kat sini, contohnya, kalau kita tengok marginal revenue, at here lah kat sini. So, bila you tengok kat sini, the marginal revenue, keluk marginal revenue ni is higher than marginal cost. So, maknanya, you have a positive figure. So, oleh kerana it is positive, maknanya, untung masih belum paling maximize lah, sorry. Untung masih belum boleh maksimumkan. So therefore, if you are at this stage, since marginal revenue still exceed you punya marginal cost, you have to produce and sell further. Kena tambah. Until titik di mana kedua-duanya intersect. So that's where that's the quantity yang sepatutnya you produce and sell. And that will also determine, okay. So kalau you naik bertemu dengan demand, so that will also determine the price lah yang you kena set. Okay. Okay, kalau kita tengok pada titik melepasi unit optimum ni tadi, so kalau kat sini, dekat sini kita dapati bahawa marginal revenue is lower than marginal cost. Marginal revenue, kalau titik kat sini saya naikkan, marginal revenue kat sini, marginal cost kat sini, so is lower. So maknanya apa yang dimaksudkan di sini ialah kalau you continue jual lagi, maknanya you rugi. Sebab marginal revenue you adalah lebih rendah. So peningkatan cost tu lebih berbanding dengan peningkatan hasil. So tak berbaloi lah. Dia makan you punya untung. Okay, so you kena patah balik. So you kena patah balik. So titik yang paling optimum adalah titik di mana marginal revenue bertemu dengan marginal cost. Titik yang akan memaksimumkan untung. Okay, so ini adalah merupakan daripada perspektif ekonomik. Okay, so apa yang kita akan lihat seterusnya adalah dari perspektif perakaunan, maknanya menekankan kepada aspek kos. Okay. Okay, limitasi model ekonomik yang digunakan tadi untuk tujuan memaksimumkan untung. Okay, so garis lengkuk permintaan dan hasil marginal sukar dibentuk dengan tepat. So therefore you can actually only estimate. So that limits the accuracy of the interpretation. Okay. Right. Paradigma hasil marginal, cost marginal tidak dapat digunakan dalam semua bentuk pasaran. So biasanya konsep marginal revenue equals to marginal cost to maximize profit ni is only suitable when the elasticity of demand yang membentuk demand curve tu is true, holds true, and that is only true under perfect competition. So dalam perfect competition, memang konsep elasticity of demand di mana keanjalan permintaan tu di mana kita dapati bahawa a slight reduction in price will lead to a higher demand. So maknanya harga turun je permintaan naik, harga naik je permintaan turun. So that is very much applicable in a perfect competition. Tapi kalau dalam oligopolistic, oligopoly, monopolistic, it's different. You do not know apa akan berlaku. So maknanya kadang-kadang harga naik pun orang akan beli juga. Sebab apa? Sebab dia brand loyalty. Dia nak juga produk tu. Dan dia ada perception, oh harga naik, mesti produk ni better than before. Mungkin kalau dulu dia guna teknologi manual, sekarang ni dia guna teknologi automation. So of course you believe as a customer, you believe that the product is of higher quality lah. So you sanggup bayar walaupun harga naik, permintaan masih continue naik.
So therefore, concept elasticity of demand, the normal concept of elasticity of demand tu no longer holds true, and because of that, model to maximize profit when marginal revenue equals to marginal cost, it cannot be applied. Okay, cost marginal sukar diukur. So it is memang samalah, maknanya MR pun susah diukur, marginal revenue susah diukur, marginal cost pun sebenarnya susah untuk kita ukur dengan tepat. Okay, samalah ni. Okay. Alright, so peranan perakaunan dalam penentuan kos produk untuk tujuan peletakan harga. Okay, so kita bandingkan model ekonomi yang kita buat tadi dan model asas kos yang kita bakal buat. Okay, so keputusan optimum dalam model ekonomi memerlukan maklumat yang sophisticated. So it's not easy, as we said earlier, to compute the marginal revenue curve as well as the marginal cost curve, and of course it is very much limited to perfect competition. Okay, so then it becomes more costly. Alright, dari segi perakaunan, asas kos, model keputusan dan keperluan maklumat adalah lebih mudah untuk diperolehi. So kita dapatkan data daripada untuk kos-kos pengeluaran lebih mudah, especially bila kita guna what is known as computer integrated system. So computer integrated system maknanya kita ada komputer server yang kita linkkan dengan mesin-mesin yang kita gunakan. So the moment kita guna, kita masukkan bahan mentah dan sebagainya, so the computer integrated system will be able to capture how much input is used, how much labor time is used, how much machine hours is used, etc. And at the end of the day, we'll be able to compute the total production cost for that particular period. Okay, so it is easier, it is faster, and of course it is cheaper. So pendekatan terbaik dalam bentuk kos dan manfaat selalunya adalah di antara kedua-dua ekstrim tersebut. So this is of course easier, but it can be less accurate. So this is more complicated, more accurate, but of course it is very costly. So therefore, if you can get a system that is in between this, that will be the best. Okay, alright. Okay, peletakan harga. Peletakan harga macam earlier saya dah sebutkan, peletakan harga kita akan lihat dari segi peletakan harga jangka panjang, peletakan harga jangka pendek. Peletakan harga jangka pendek ni sebenarnya kita dah belajar sebelum ini dalam topik pembuatan keputusan cost relevant. Contohnya tempahan khas. So a special order, an order for a particular short period of time, the pricing is totally different. Maknanya harga dia biasanya tertakluk kepada incremental cost, ataupun cost that differ among alternative to accept or to reject a particular special order. So kalau you're talking about pertambahan dalam bahan mentah yang perlu digunakan, pertambahan incremental, that is relevant. Tapi kalau cost tetap sama je, accept or reject a special order, then kita tak masukkan kos tetap. Tapi kalau ada kos tetap tambahan, contohnya kita kena sewa mesin khas untuk terima tempahan khas tersebut, sewa mesin khas tu kos tetap. Katakan production 3 bulan, so kos tetap sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tu sama, so kos tetap, tapi dia relevant sebab dia incremental cost as a result of accepting the special order. Okay, so peletakan harga jangka panjang adalah merujuk kepada untuk tempoh lebih daripada setahun. So peletakan harga jangka panjang tidak hanya boleh mengambil kira kos-kos berubah dan juga kos-kos incremental sajalah. Dia kena mengambil kira ke semua kos yang telah dilibatkan
ya, tak kira sama ada kos berubah ataupun kos tetap, sama ada kos perkilangan ataupun kos bukan perkilangan. Okey, seperti jualan, pentadbiran, ya, distribution, pengiklanan dan sebagainya. Okey. Okey, kita boleh rumuskan terdapat dua perbezaan utama peletakan harga jangka panjang berbanding peletakan harga jangka pendek. Okey, kos tak relevan dalam peletakan harga jangka pendek. Contohnya kos tetap. Okey, selalunya dianggap sebagai relevan ya dalam jangka panjang. Jadi the same cost untuk jangka pendek tidak relevan, tapi untuk jangka panjang, peletakan harga jangka panjang dia dianggap sebagai relevan. Okey, keduanya keuntungan dalam peletakan harga jangka panjang selalunya ditentukan pada tahap di mana pulangan atas pelaburan adalah munasabah. Okey, jadi kita kena lihatlah dana yang telah kita laburkan, kos modalnya berapa, dan kita akan bandingkanlah dengan jumlah keuntungan ya jangka panjang yang kita akan perolehi ya. So kalaulah katakan projek yang kita laburkan itu akan memakan masa boleh digunakan untuk tempoh 10 tahun. Jadi kita kita bandingkanlah dengan hasilnya yang bakal dijanakan setiap tahun sepanjang 10 tahun tersebut dan dibandingkan dengan kos modal kita di samping lain-lain belanja operasi yang akan dilibatkan. Okey. Okey, peletakan harga menggunakan konsep asas campur kos. Okey, so ini adalah daripada perspektif perakaunan, bukan perspektif ekonomik. Okey, so formulanya ialah harga bersamaan dengan kos dicampur dengan peratusan markup. Kita darabkan dengan kos. Okey, untuk mendapatkan peratusan markup, ya, kita boleh menggunakan asas kos, tapi kos tersebut kos apa? Kita boleh menggunakan asas kos perkilangan penuh. Okey. Asas kos perkilangan berubah. Asas jumlah kos. Ya, so jumlah kos termasuk kos jualan dan kos pentadbiran lah. Ya, kalau kos perkilangan tak termasuk kos jualan dan pentadbiran. Okey, kemudian jumlah kos berubah sahaja. So jumlah kos berubah maknanya kita kena mengambil kira kos berubah perkilangan dan juga kos berubah jualan dan pentadbiran. Okey, so bila kita bercakap dengan sebagai asas ni maknanya kita kena bahagikan dengan asas. Jadi pengiraan markup sebenarnya adalah berasaskan kepada harga, kita tolakkan dengan kos. Ya, kemudian kita akan bahagikan dengan asas kos itu tadi, kita bahagikan dengan kos lah. Okey. Now, terdapat perbezaan yang ketara di antara markup dan juga margin. So, markup maknanya nak mengira peratus markup kita bahagikan dengan kos. Tapi kalau untuk mendapatkan margin, margin adalah merupakan hasil, kita tolakkan dengan kos barang dijual, kita dapat margin kasar. Ya, margin kasar ataupun untung kasar. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan peratus margin, so margin adalah merupakan margin kasar. Ya, peratus margin adalah margin kasar dibahagikan dengan jualan. Ya, jadi kita akan dapatlah peratus margin. So margin ni bermaksud apa? Ya, bermaksud lebihan hasil setelah ditolak dengan kos barang dijual. Okey, jadi kalau kita dapat peratus margin, katakan peratus margin adalah 30%, hasil jualan adalah 100% lah. Jadi perbezaan itu adalah merupakan kos-kos barang dijual. So jadi secara tak langsung hasil peratus jualan tolak dengan peratus margin kasar, kita akan dapat peratus kos barang dijual. Itu margin. Tapi kalau markup adalah merupakan hasil ditolak dengan kos dibahagikan dengan kos itu sendiri, maka apa yang kita dapat ialah jangkaan berapakah jumlah kos yang masih boleh ditambah untuk mendapat keuntungan. Ya, so dia berbeza ya di antara margin itu tadi. Okey. Okey, kita akan lihat contoh ya aplikasi peletakan harga berasaskan kepada asas campur kos ini. Now, dalam simulasi ini kita akan tukar ya asas-asas yang kita gunakan. Now, tujuan dia adalah untuk melihat
perbezaan ya di antara asas yang kita gunakan dengan peratus markup. Ya, untuk melihat perkaitan dia. So, kalaulah asas kita kecil, peratus markupnya bagaimana? Kalau asas kita besar, ya, peratus markupnya bagaimana? So, itu sebenarnya tujuan simulasi yang kita akan buat ni. Okay. Jadi, untuk itu, kita lihat pada data. So, kita ada data kos perkilangan berubah. Okay. Kemudian, kos perkilangan tetap. Campur kedua-duanya, kita akan dapat kos perkilangan penuh lah. Okay. Lepas tu, kita ada kos berubah, jualan dan pentadbiran. Okey, kita campur dengan kos tetap, jualan dan pentadbiran. Maka dapatlah jumlah kos. Okey, so maklumat unit kos ini akan digunakan untuk menjelaskan hubungan di antara kos dan markup yang diperlukan untuk mendapatkan harga jualan 925. Jadi harga jualan telah pun ditetapkan di sini, telah pun diberikan 925. So 925 kalau kita tolak dengan kos 800, maknanya kita akan dapat untung sebanyak 125 lah. Okey. Kita lihat contoh di mana markup yang kita akan kira ni adalah markup berasaskan kepada kos perkilangan berubah. So, kos perkilangan berubah yang mana? So, kos perkilangan berubah 400. Okay. So, kita lihat balik kepada formula asas tadi, iaitu harga jualan bersamaan dengan kos campur peratusan markup darab kos. Okay. So, harga adalah bersamaan dengan kos. Kos berapa? Kos kita 400. Okay. Kos kita 400. Okay, yang jadi asas kita adalah kos perkilangan berubah kan. So, kos kita adalah 400 lah. Asas perkilangan, kos perkilangan berubah. Okay, kemudian kita akan kira peratusan markup, kita darab balik dengan kos. So, kos 400. So, peratusan markup macam mana nak kira? Peratusan markup ialah 925 tadi, which is kita punya harga jualan. Kita tolakkan dengan 400. So, jumlah ya kos yang kita boleh tambah untuk break-even, orang kata, ya, adalah 525. So, maknanya kalau 925 tolak 400, tolak 525, kita dapat untung bersamaan dengan kosong lah. Jadi, lebihan ya markup yang kita ada, lebihan kos yang kita boleh tambah untuk mendapatkan untung ataupun untuk break-even, ya, adalah 525. So, 525 ni kita akan bahagikan dengan asas kos kita tadi, which is kos perkilangan berubah. Maka dapatlah markup. So, markup kita 131.25%. So, jadi sekarang ni, kita kena ingatlah, ya, hubungannya, iaitu apabila, ya, kos perkilangan berubah digunakan sebagai asas, di mana kos perkilangan berubah adalah kos yang agak rendah lah, ya, maka markup yang kita perolehi adalah sangat tinggi. Ya, sebab apa markup tu tinggi? Sebab untuk nak menampung ya sebarang kos-kos lain yang tidak diliputi di dalam asas. So, kos-kos lain yang tidak diliputi dalam asas, inilah dia. Kos perkilangan tetap, ya, kos jualan dan pentadbiran, ya, dan lain-lain ni. Okey, seterusnya kita akan kira markup ke atas jumlah kos berubah. So, maknanya asas kita adalah jumlah kos berubah. So, sebelum ni asas kita adalah kos perkilangan berubah, ya, which is 400. Now, kita nak tukar, ya, untuk melihat hubungan tadi, kita akan tukar kepada jumlah kos berubah. So, jumlah kos berubah ialah kos perkilangan berubah dicampur dengan kos berubah jualan dan pentadbiran. So, kita dapat 450. Ya, 450. So, kita akan plug in into the same formula. Okay. So, in the end, kita nak kira peratus markup. So, peratus markup macam tadi jugalah. Ya, 925. Kita tolak dengan 450. So, kita masih ada dapat lebihan sebanyak 475. So, 475 ni sebenarnya adalah untuk menampung kos-kos yang masih belum diambil kira. Ya, seperti kos tetap. Ya, okey. Dan juga
untung ya yang juga belum diambil kira. Okey. So 475 bahagi dengan 450, kita akan dapatlah peratusan markup yang baru, iaitu 105.56%. So di sini kita nampak ya, peratus markup menurun. Okey. So bila asas kos meningkat, so asas kos telah meningkat daripada 400 menjadi 450. Okey, maka peratusan markup yang diperlukan akan semakin menurun. So itu sebenarnya yang kita nak lihat, ya, hubung kait di antara asas ya, markup yang kita gunakan dan juga ya, peratus markup yang kita perolehi. Okey. Okey, next asas yang akan kita gunakan ialah jumlah kos perkilangan penuh. So jumlah kos perkilangan penuh kita tumpukan kepada kos perkilangan sajalah, berubah campur tetap. So kita dapat 650. So kita akan lakukan benda yang sama. Ya, kos 650 kita akan darab dengan kos 650 untuk mendapatkan peratusan markup ialah 925. Kita tolak dengan 650, kita dapat 275. So 275 dibahagikan dengan asas 650, maka dapatlah peratusan markup. So kalau kita lihat di sini, asas kos telah meningkat ya, daripada 450 dah jadi 650 ya. So asas kos 650 semakin meningkat, markup pula semakin menurun. Now dah jadi kecil dah, 42.31. So kenapa dia jadi kecil? Ya, sebab jumlah kos yang masih belum diambil kira dah semakin berkurang. So jadi markup yang diperlukan akan juga semakin berkurang lah. Okey. Okey, dan seterusnya kita ambil kira jumlah kos. So maknanya asas yang kita gunakan semakin besar. Ya, jumlah kos 800. So 800 kos ya, dan kita akan darab dengan 800 jugalah. So untuk mengira peratusan markup, so 925 kita tolak dengan 800, so kita dapat 125. So maknanya sekarang ni kita dah ambil kira semua kos. So ingat tak 125 ni apa? 125 ni untung. Jadi sekarang ni oleh kerana kita mengambil kira semua kos yang terlibat, maka lebihan yang kita ada ni tidak lagi untuk menampung apa-apa kos lah, sebab semua kos dah ditampung. Ya, jadi lebihan yang kita dapat ni adalah betul-betul ya, untuk memperolehi keuntungan sebanyak 125. So, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 125, peratus markup yang diperlukan ialah 15.63%. Jadi semakin kecil lah, ya, sebab untuk mendapatkan untung saja dah. Bukan untuk menampung lebihan kos lagi dah, sebab semua kos telah pun diambil kira dalam pengiraan peratusan markup. Okay. So, bila asas kos meningkat ya, menjadi 800, mengambil kira semua kos, markup yang diperlukan semakin rendah, semakin menurun. Okay, so kenapa kita buat, kenapa kita lakukan exercise ni? Kenapa kita nak melihat hubungan ya, di antara peratus markup dan juga asas? Okay, satunya adalah kerana kita hendak memahami. Ya, maknanya kalau kita lihat peratus markupnya tinggi, kita tahulah ya, sebenarnya masih terdapat banyak kos yang belum diambil kira. Berkemungkinan ya, masih terdapat banyak kos yang belum diambil kira. Ataupun mungkin kerana kita nakkan untung yang besar, maka peratus markupnya akan jadi besar. Okay. Yang keduanya ialah kita hendak mengira markup ya, untuk buat estimation. Kadang-kadang maklumat yang kita perolehi ya, tidak lengkap. So, kalaulah kita nak kira markup berdasarkan kepada jumlah kos, kita perlu kumpul semua kos ni. So, dia mengambil masa. Jadi, biasanya kita dapatkan yang paling mudah kita dapat. Yang paling mudah kita dapat adalah kos perkilangan. So, biasanya asas ya, markup adalah berasaskan kepada kos perkilangan. Ya, kos perkilangan berubah campur kos perkilangan tetap, so 650. So, berdasarkan kepada 650, ya, kita dah dapat tentukan markup. Tapi kena ingatlah, ya, markup kita tu haruslah besar, ya, sebab masih ada lagi kos-kos lain yang belum ditampung. And at the same time, jumlah markup itu juga haruslah kita tingkatkan, ya, kerana hendak memperolehi keuntungan. Cuma dalam kes ni, kita dah tahu dah, ya, keuntungan yang kita nak adalah 125.
ya, sebab kita dah tentukan harga. Ya, sebab dalam kes ni, this is just an exercise to look at the relationship between markup percentage and the cost base. That's it. Okay. Okey, asas kepada pengiraan markup boleh juga dipecahkan kepada dua kategori, iaitu satu adalah berasaskan kepada pengekosan serapan, absorption, dan satu lagi adalah berdasarkan kepada pengekosan marginal, ya, ataupun marginal costing ataupun variable costing. Okay. So under the absorption approach, ya, so kaedah serapan, ya, okay, the cost base is the absorption costing unit product cost rather than the variable cost. So maknanya pengiraan kos produk menggunakan asas serapan akan mengambil kira apa? Akan mengambil kira kos bahan langsung, yakni kos berubah, kos buruh langsung, yakni juga kos berubah, and then kita ada overhead perkilangan berubah, dan termasuklah overhead perkilangan tetap. Kalau kita mengira kos produk menggunakan marginal cost, kos overhead perkilangan tetap tidak akan diambil kira. Okay, so itu adalah perbezaan lah, ya, di antara pengiraan kos produk menggunakan asas serapan berbanding dengan asas marginal. Okay, so kita tengok contoh setting a target selling price. Information provided by the management of Ritter Company. So kita ada data per unit dan jumlah, direct material RM6, direct labor 4, variable manufacturing overhead 3, fixed manufacturing overhead in total 70,000, and then variable, ya, selling and admin RM2, fixed selling and admin again in total 60,000. Assuming Ritter will produce and sell 10,000 units of new product and that Ritter typically uses 50% markup. Nampak ya? 50% markup percentage. Let's determine the unit product cost. Okay. Right. Okay. So now kita tengok pengiraan unit product cost dia mengambil kira direct material, direct labor, variable manufacturing overhead dan fixed manufacturing overhead. So maknanya dia menggunakan asas serapan. Okay, so untuk mengira cost overhead perkilangan tetap seunit, diambil jumlah dibahagikan dengan unit yang dikeluarkan. Ya, so kita dapatlah RM7 seunit kat sini. So kita campurkan dapat RM20. So kita katakan tadi markup, ya, yang digunakan oleh Ritter adalah 50%. So nanti kita akan tengok juga, ya, macam mana caranya, ya, Ritter mengira 50% ni. Okay, sekarang ni kita cuma nak calculate target selling price. Okay, so target selling price will be 20 unit product cost tadi, campur je lah dengan 50% markup. Sebab markup ni markup on cost, ya. Sebab markup on cost, ya, okay, margin on sales. So markup on cost, so kita darab dengan RM20, so kita dapat RM10. So add these two together, that will give us our target selling price. Okay. So harga jualan RM30 lah, ya, that will contribute to profit. Okay. Okay, next kita akan lihat further, ya, cara untuk kita tentukan peratus markup. Dan di sini kita akan menggunakan asas serapan absorption. Okay, rule of thumb, ya. Markup percentage can be based on an industry rule of thumb, ya, ataupun company tradition. So contohlah, retail grocery normally markupnya adalah less than 15%. Restaurant industry, kalau food 60%. Tapi kalau drinks, ya,
500%. So kalau kita tengok ya, kadang-kadang ya yang jual tepi jalan tu ya ada ais saja and then campur dengan juice ya, and they are making a lot ya, sebab kosnya tak tinggi. Okay. And then clothings about 100 to 300%. Pharmaceutical, especially kalau prescription drugs, 5,000% ya. Kalau generic drugs macam Panadol dan sebagainya pun can come close to 1,000%. Okay. Kalau prescribe lagi mahal lah ya. And then cell phone about 10%, tak banyak ya. Sebab cost cell phone itu sendiri sangat tinggi. Okay. And then jewellery on average 50% markup. Kalau diamonds, yes, ya, 300%. That's why sometimes ya kita tengok kedai emas tu, oh, jual bagi 70% discount. Ya, so a lot. Ya, because markup dia sangat tinggi. Okay. Okay, ataupun maknanya kita boleh pilih lah markup ya, based on rule of thumb ataupun company tradition ya, based ataupun industry markup, ataupun kita boleh kira sendiri. So kalau kita nak kira, the equation to calculate the markup percentage is as follows. So markup percentage based on absorption costing, pengkostan serapan. So asas dia pengkostan serapan lah. So unit sales multiply by unit product cost. So make sure unit product cost kita ni adalah based on serapan. Based on serapan maknanya apa dia? Based on serapan maknanya terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan berubah, overhead perkilangan tetap. Jadi yang tak termasuk dalam asas apa dia? Yang tak termasuk dalam asas adalah kos-kos ya, belanja, jualan dan pentadbiran. Yang ni kos tempoh. Okey. Jadi bila kita nak kira markup, kita kena pastikan peratus yang kita kira itu akan menampung ya sebarang kos-kos tambahan yang tidak termasuk dalam asas. Okey, kalau kita nak break even, setakat tu je lah. Tapi kalau kita nak peratus markup untuk memperolehi keuntungan, kita kena campur dengan jumlah untung yang kita inginkan. So required ROI on investment. So berapakah jumlah pulangan yang kita inginkan? Kita campurkan dengan kos-kos yang tidak termasuk dalam asas. That will give us the markup percentage. Okay. Alright, so determining the markup percentage, again, absorption costing. Contoh yang sama, assume Ritter must invest 100,000 in the product and market 10,000 units of product each year. Company requires ROI of 20%. Ni untung lah yang diinginkan. Ya, return on investment 20% on all investment. So let's determine Ritter's markup percentage on absorption cost. Maknanya asas yang kita gunakan ialah absorption costing. Ya, which is pengkosan serapan. So looking into the formula, so we have here markup percentage on absorption costing. So we have here 20%, ni peratus untung lah ya, yang kita kehendaki. Okay, so kita tengok ya, kita dah ada peratus untung ya, based on investment. Kemudian ini yang atas ni adalah merupakan kos-kos yang tidak dilibatkan dalam asas. Okay, which is variable SG&A per unit, sebab kos berubah darab dengan unit yang dijual. Okay, and then campur dengan kos tetap SG&A 60,000. Okay, then kita akan bahagikan dengan asas kos lah, which is serapan. Serapan kalau kita tengok kat sini, bahan langsung RM6, buruh langsung RM4, overhead perkilangan berubah RM3 dan RM7 ni adalah overhead perkilangan tetap. Okay, so asas kita adalah serapan. Okay, so kita dapat 200,000. So 20,000, 20% times 100,000, 80,000, 60 plus 20. Okay, so that will give us 50%. So betul lah. Ya, yang asal tadi ya, markupnya adalah 50% dan pengiraannya adalah seperti ini.
Okay, penggunaan markup menggunakan asas serapan boleh memberikan kesan negatif ya terhadap pengukuran penilaian prestasi ya sesebuah division. Okay, so let's assume that Rita sells only 7,000 units at 30 per unit instead of the forecasted 10,000 units. So kita akan prepare income statement. So sales 7,000 units times 30. Cost of goods sold 7,000 units times 23. 23 ni adalah merupakan cost produk lah. So macam mana kita kira cost produk? Kita dah ada cost berubah, bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan berubah RM13. Kemudian cost perkilangan tetap seunit. Kita kena kira semula. Okay, so jumlah kos perkilangan tetap ialah RM70,000. Kita akan bahagikan dengan unit yang dikeluarkan dan dijual. Ya, yang barulah RM7,000. So kita akan dapat RM10 seunit kos perkilangan tetap seunit. So dapatlah 23. Okay, so multiply by 7,000, that will give us 161,000. So tolak, dapat gross margin. And then kita ambil kira kita punya sales, selling, general and admin expenses. Okay, so 74,000. Akhirnya nampak kita dapat rugi. So kita dapat rugi di situ. Jadi bila kita kira balik return on investment, pelaburan kita 100,000. So 25 negative divided by 100,000. That will give us a negative return on investment. So dari segi penilaian prestasi pengurus pusat pelaburan, memang this is very very bad. Okay, bila berlaku kejatuhan di dalam unit yang dikeluarkan dan unit yang dijual, kita dapati bahawa more cost cost tetap seunit kita akan jadi tinggi lah sebab 70,000 ni is absorbed ke dalam 7,000 unit je instead of 10,000 units. Okay. Alright, so problems with the absorption costing approach. Absorption costing approach to pricing is a safe approach only if customers choose to buy at least as many units as managers forecasted they would buy. So maknanya kalau apa yang kita ramalkan dapat dilaksanakan, then it's fair to use absorption costing method. Tapi kalaulah apa yang kita ramalkan lebih tinggi dari berbanding dengan yang sebenar yang boleh dijual, then we have a problem lah if we want to use profit figure or return on investment to measure the performance of the manager. Okay. Okay, so kebaikan peletakan harga berasaskan kepada pengkosan serapan. The good thing is all costs are included. So harga merangkumi kesemua cost. So it's fair. So we include all costs, tak ada yang kita abaikan. Jadi bermakna jumlah cost yang kita gunakan tu is easier for us to compare dengan pesaing lah. Sebab kita ambil kira all cost dan kita bandingkan dengan pesaing. Kalau kita boleh dapatkan data pesaing, jumlah costnya, so kita boleh buat perbandingan yang adil. Okay. So kos serapan digunakan untuk tujuan pelaporan luaran. So external reporting, itu betul lah. Alright. So dari segi kelemahan, harga unit serapan penuh mengelirukan dari segi perbezaan corak tingkah laku antara kos berubah dan kos tetap. So kalau kita tengok asalnya kos produk kita RM20, kemudian dah jadi RM23 pula. Sebab dia berbeza-beza disebabkan oleh faktor kos tetap tadi tu. So bila mana unit yang dirancang untuk dikeluarkan tidak sama dengan unit sebenar yang dikeluarkan, ia akan mempengaruhi kos tetap kita. Sebab in most cases kita akan dapati bahawa kos tetap yang kita rancang dengan kos tetap yang jumlah kos tetap sebenar adalah sama, tapi unitnya mungkin akan lari. Tu yang bahaya. Okay. Alright, next kita akan tengok dari aspek pengiraan markup, asasnya berubah pula ataupun marginal. Okay. So markup percentage again lah kita boleh gunakan based on rule of thumb macam kita buat tadi, company tradition, ataupun kita boleh kira. So kita akan kira lah. Okay, so equationnya adalah seperti berikut. So now we have our markup percentage tapi based on
kos berubah. Okay, so kalau kos berubah kat bawah ni apa? Kat bawah ni hanyalah terdiri asasnya hanyalah terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung, overhead perkilangan berubah saja. So overhead perkilangan tetap tak termasuk. So kalau overhead perkilangan tetap tak termasuk dalam asas, dia mesti diletakkan di atas ni lah, sebab kita kena tampung ya kos perkilangan tetap ni juga. Fixed manufacturing expenses. And of course SG&A kita lah berubah dan tetap. And of course untung yang kita inginkan. Alright. Okay, so determining the markup, percentage variable costing, assume again contoh yang sama, Rita invest 100,000, produce and market 10,000, yeah, ROI 20% on investment. Now let's determine markup percentage on variable cost. So basis kita adalah variable cost. So the same formula, yeah, kita ada markup percentage, yeah. Okay, so now ini untung yang kita inginkan, 20% ROI yeah, on investment. Okay, and then here we have our fixed manufacturing overhead. Okay, 70,000. Nampak? Okay. Alright, so yang ini adalah SG&A lah. SG&A variable, yeah, $2 times 10,000 units sold. Okay, and then 60,000 yeah, jumlah yeah, SG&A tetap. Okay, and then of course ini hanya ambil kira 6 campur 4 campur 3 je, which is bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan berubah. That's it. Ya, sebab apa? Sebab asas kita adalah asas kos berubah. Ya. Cost marginal costing. Marginal costing maknanya kita ambil produk cost ya, yang berubah saja. Okay. So kita solve the equation, kita akan dapat ya 130%. Nampak? Bila asasnya kecil, markupnya tinggi. Ya, tadi asasnya lebih tinggi, markupnya 50%. Ya, untuk serapan, untuk marginal, markupnya adalah higher. Okay, higher markup ya, based on variable cost or marginal cost. Ya, nama variable cost dengan marginal cost tu samalah. Ya, okay. Alright, dari segi kebaikan ataupun kelebihan, tidak mengelirukan corak tingkah laku kos. Ya, sebab memang jelas ya, kita hanya mengambil kira kos berubah saja sebagai asas. So tidak memerlukan pengagihan kos tetap. So tak perlulah kita nak spread our fixed cost over the 7,000 units. Kalaulah sebenar jatuh daripada 10,000 menjadi 7,000. So lebih berguna untuk pengurus untuk tujuan penilaian prestasi. Ya, kerana apa yang kita akan perolehi bila kita menyediakan penyata pendapatan ialah bila unit jualan jatuh, untung akan jatuh. Bila unit jualan meningkat, ya, untung akan meningkat. Okay, kerana ia tidak dipengaruhi oleh kos tetap. Okay, kelemahan, kemungkinan kos tetap diabaikan dalam pembuatan keputusan menyebabkan harga terlampau rendah untuk meliputi jumlah kos. Sebab bila kita mengira markup berasaskan kepada kos berubah produk sahaja, dikhawatiri ya, kita gagal untuk estimate dengan lebih tepat ya, apa yang yakni jumlah kos tetap itu tadi. So itu jadi maknanya bila itu berlaku, dikhawatiri pengiraan markup menjadi tidak accurate. So kalau keputusan kita buat berasaskan kepada pengiraan markup yang tidak tepat itu tadi, maka keputusan kita juga akan menjadi tidak tepat. Okay, next kita akan tengok ya dari segi keseluruhan rumusan ya, peletakan harga berasaskan kos. So ia dilihat daripada aspek kelemahan. Ya, kesukaran mendapatkan maklumat kos yang tepat, terutama pengkelasan kos berubah dan kos tetap. So walaupun asas marginal tidak mengambil kira kos perkilangan tetap ya, sebagai asas, tetapi tambahan kos-kos yang perlu ditampung tu tetap kita kena anggarkan juga
ya, yakni kos perkilangan tetap dan juga kos-kos ya bukan perkilangan, berubah dan tetap. Ya, so masih melibatkan banyak anggaran. Okey, kos yang tidak diambil kira menyebabkan harga akan terkurang nyata. So pengiraan markup akan menjadi tidak tepat. Pelanggan mungkin tidak mampu membayar ya bila mana kita meletakkan harga berasaskan kos. So bila kos kita tinggi, nescaya harga juga akan menjadi tinggi. Itu yang dikhawatirkan ya bila mana kita melakukan peletakan harga berasaskan kepada kos. Because our sales price will always be higher than our cost, definitely. So kalau kita tidak efisien dari segi pengurusan kos kita, then maknanya kita may lose out lah dari segi competitiveness. Yeah. Melambatkan penerimaan produk di pasaran, ya, sebab kita akan dapati bahawa apabila kos kita tinggi, harga kita tinggi, maknanya customer akan reluctant untuk membeli produk kita, ya, melainkan dia dah dengar ada orang beli, orang kata bagus produk kita, barulah slowly ya dia akan beli, ya, but not immediate, ya, because of the high price. Okay, mengandaikan semua kos bersifat tidak boleh elak. Ya, so maknanya bila kita berasaskan kos, kita akan mengambil kira semua kos macam mana pun. Ya, tak kira kita menggunakan absorption costing ataupun marginal costing, at the end of the day all costs will be included. Ya, so we are assuming that all costs will definitely be incurred. Itu satu. Ya. Tidak menggalakkan keefisienan dalam operasi yang diperlukan untuk persaingan. So macam saya katakan tadi, kalau kita tak efisien sekalipun, harga kita akan menjadi akan lebih, kita akan letakkan harga yang lebih tinggi untuk menampung kos kita. Jadi seolah-olah macam tidak ada keperluan. Oh, tak apalah kalau kita tak efisien pun, kalau kos kita tinggi pun, maknanya kita boleh tinggikan harga. Yeah, especially if you are in a monopoly situation, ataupun even in a monopolistic market structure, it still can be done. So it's bad. Okay. Okay, dari segi kesesuaian, ada juga kesesuaiannya. Pertama, kita dapati bahawa sekiranya kitaran hayat produk panjang, so maknanya produk tersebut akan berada di dalam pasaran pada jangka masa yang lama, maknanya bertahun-tahun. So tak apalah, ya, walaupun maknanya kos kita tinggi, harga kita tinggi, soon customer akan accept our product. And in the end, as you go along, more volumes will be produced and sold. So at the end of the day, volume akan slowly meningkat. Lama-lama boleh juga cover, tampung semua kos yang terlibat. Okay, tapi kalau dalam keadaan kitaran hayat produk kita pendek, maknanya kita baru launch, it will last only 2-3 years, then we are in danger. Dikhawatiri tak sempat kita jual untuk menjana hasil secukupnya, produk kita dah pupus di pasaran. Sedangkan kos yang untuk develop the product pun masih belum dapat ditampung. Okay. And of course, syarat yang kedua ialah, ataupun situasi yang kedua ialah kadar persaingan yang rendah. So maknanya kalau kadar persaingan yang rendah, produk yang kita keluarkan ini mempunyai kadar persaingan yang rendah, dan tak apalah harga apa sekalipun you letak. Walaupun harga tinggi, it doesn't matter because you're not competing that much with anybody. So the tendency that there will be bias for your product is there. So you are safe lah, selamat. So ini adalah merupakan antara dua situasi di mana sesuai untuk kita gunakan peletakan harga berasaskan kepada kos. Okay. Namun begitu, dalam persekitaran perniagaan masa kini, kondisi yang kita sebutkan tadi ni, dua-dua kondisi ni jarang berlaku. So it's sad. Okay, so therefore it's not advisable under situation whereby competitiveness is very high, and of course product life cycle kita very short. Okay, then you should not be using cost plus pricing. Okay, so what should you use? So you should use market based pricing. Okay, so peletakan harga berasaskan kepada
pasaran. Ya, jadi peletakan harga yang berasaskan pasaran ni dia berorientasikan pelanggan, ya, permintaan terhadap pelanggan. Okay, so again you are looking at the demand and supply curve lah. Okay, so keduanya, kos dapat dikawal secara efektif akibat persaingan. Jadi bila you terpaksa bersaing, kalaulah you are in no control of the price setting, then the only thing that you should be in control of will be your cost. Jadi satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan harga yang dah fix oleh pasaran itu tadi adalah dengan cara untuk mengurangkan ya cost you sendiri. Ya, maknanya you have to be efficient ya in managing your cost. Okay, so jadi that is somehow an advantage lah, sebab menggunakan peletakan harga yang diasaskan kepada pasaran akan memaksa syarikat tersebut untuk lebih peka ya dan lebih efisien dalam pengurusan kos. Ya. Okay. Dan penerimaan produk di pasaran dalam tempoh yang lebih cepat. Ya. So jadi bila harga you kompetitif, then pelanggan easily accept you punya produk. Okay, then you will be in competition soon lah. Ya, maknanya automatically you will also be competing in the market. Ya, then that will increase competition. So competition is good. Ya, so at the end of the day, setiap syarikat akan lebih peka dengan produk spek dia, kualiti dia, fungsi produk dia, bahan yang diguna pakai dan sebagainya, dan produk juga akan lebih peka ya tentang penggunaan sumber ya secara efisien. Okay. Okay, pengekosan sasaran ataupun target costing. So target costing ni totally the opposite of cost plus pricing. So dalam cost plus pricing, kita akan mulakan dengan cost terlebih dahulu, kemudian kita akan campurkan dengan peratus untung yang kita inginkan, barulah kita akan tentukan ya harga ya kepada produk yang ingin kita pasarkan. Okay. Kalau pengekosan sasaran dia terbalik. Ya. So kalau kita lihat kat sini, the first thing you have to do is you akan melakukan kajian pasaran untuk menentukan harga keluaran ya baru yang akan untuk produk baru yang akan dijual. Ya, maknanya harga keluaran baru you, harga produk you. So therefore you akan tentukan dengan harga pasaran terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan harga pasaran tersebut, you kena kaji ya kemampuan pelanggan untuk membeli. So you kena tahu apa product value you, siapa yang akan beli produk you. So based on product spec ya yang telah you tentukan, you akan determine the price and also the target customer you. Ya, so you kena make sure kena lihat kemampuan pelanggan, sebab dikhawatiri bila you dah tentukan harga nanti bila you launch takut ada pelanggan yang tak beli. So therefore jangkaan ya jumlah volume yang boleh dijual juga ya akan jadi penentu ya kepada kapasiti pengeluaran you. Okay. Itu yang pertama. So yang kedua, then you will sit down. Yeah? So as you can see, you will sit down. Dalam there will be a team. Dalam team ni akan terdiri daripada jurutera, accountant, yeah? Sometimes customer itu sendiri, yeah? Dan pihak-pihak yeah? Yang berkaitan lah, bahagian pengeluaran, bahagian pemasaran dan sebagainya. All will sit down together untuk determine the cost to produce the product. Okay. So dia akan mengira kos untuk produce the product dan dia juga akan menentukan berapakah jangkaan untung ya yang boleh diterima oleh syarikat tersebut. Okay. So now you already have the sales price and then you have the targeted cost. Okay. So then once you dah dapat targeted cost ini tadi, what you do next ialah you will start producing produk tersebut berdasarkan kepada kos yang telah disasarkan. So maknanya harga jualan dah ditentukan. Okey, kemudian kita mengira kita menentukan untung yang kita inginkan. Jadi kita akan dapat kos yang disasarkan. So kita akan cuba produce produk tersebut berdasarkan kepada sasaran kos itu tadi. Sebab kalaulah katakan bila kita produce kos yang kita sasarkan itu tidak dapat dicapai, maknanya kos sebenar adalah lebih tinggi, maka kita akan termakan untung kita. Ya, sebab harga jualan dah ditentukan. Ya.
So jadi the one that we can play around is our profit figure and of course the cost, ya, in attempting to be more efficient, ya, supaya kita dapat kekalkan, ya, untung yang kita inginkan itu tadi. Okay, terdapat beberapa prinsip utama pengkuasaan sasaran. I will just go through briefly. Okay, the first is of course price, sebab kita akan mulakan dengan harga, kemudian barulah, ya, kita akan tentukan kos-kos yang akan terlibat. Okay, dan kos-kos yang akan terlibat, kos-kos yang akan terlibat ini, kita bukan hanya melihat, ya, kepada kos pengeluaran, tetapi kita akan lihat, ya, kepada pre-production cost. Contohnya kos-kos untuk membuat research, ya, bagi membentuk produk tersebut, and then of course kos pengeluaran, production cost, and then post-production cost. Post-production cost adalah kos-kos yang terlibat untuk innovation, ya, untuk katakan facelifting of the product dan sebagainya, sehinggalah kepada produk tersebut dilupuskan. Okay. And then berfokuskan kepada reka bentuk proses. Okay, so you are emphasizing on what is the best way to design and to process the product. Ya, sebab kita nak make sure sasaran kos, ya, yang telah kita tetapkan itu dapat dicapai. Kita juga, ya, berfokuskan kepada pelanggan, making sure that produk yang kita keluarkan tu is of value to our customer, ya, dan mereka bila kita launch nanti mereka akan beli, ya, pada produk kita pada harga yang telah kita tetapkan. Okay, berfokuskan kepada reka bentuk keluaran. Tadi reka bentuk proses, ya, cara kita mengeluarkan produk. Yang ini adalah produk design itu sendiri, ya, maknanya dari segi memudahkan penggunaan, ya, oleh pelanggan dan sebagainya lah. Okay. And then berorientasikan nilai tambah. Again, we are talking about value added, making sure that semua kos-kos yang terlibat tu adalah untuk memberikan nilai tambah kepada pengguna. Ya. And of course pasukan silang fungsi macam saya katakan tadi, mesyuarat yang diadakan untuk menentukan sasaran kos, untuk memastikan sasaran kos dapat dicapai itu tadi, terdiri daripada ahli-ahli daripada pelbagai fungsi, ya, jurutera, ya, accountant, ya, pengurus pengeluaran, ya, dan lain-lain lah, ya, termasuk, ya, mungkin potential customer sendiri. Okay. Okay, so penjenteraan nilai, ya, value engineering adalah merupakan salah satu daripada elemen penting, ya, dalam penguasaan sasaran. So maklumat kos sasaran, so kita ada reka bentuk keluaran, ya, cara bagaimana kita nak mereka bentuk pengeluaran, kemudian kita ada data-data kos, kemudian kita dah tentukan proses pengeluaran. Okay, so bila kita dah ambil kira semua ni, kita akan kira baliklah jumlah kos yang kita libatkan. So bila kita dah kira jumlah kos yang kita mungkin akan libatkan, kita akan compare balik dengan sasaran kos. Kalau kita rasa, kita tak dapat penuhi kos yang kita sasarkan itu tadi, maka kita perlu melakukan apa yang dinamakan sebagai penjenteraan nilai. So dalam penjenteraan nilai, kita akan tengok balik, ya, reka bentuk keluaran kita akan tengok balik, ya, list of all the product costs, and then kita akan tengok balik, ya, kepada proses pengeluaran, ya. So kos-kos produk, contohnya kita akan cubalah untuk mengurangkan balik kos-kos kita menukar penggunaan bahan mentah dan sebagainya, ya. Reka bentuk keluaran kita akan mencari jalan, ya, untuk improve kita punya reka bentuk, ya, supaya memudahkan proses pemasangan contohnya, ya. Kalau memudahkan proses pemasangan akan mengambil masa yang lebih singkat dan akan mengurangkan kos, ya. Dan proses pengeluaran kita akan juga tengok, ya, mungkin kita dapat singkatkan proses pengeluaran, ya, menggunakan mesin-mesin, ya, yang tidak begitu tinggi kos operasinya dan sebagainya lah, ya. But that is penjenteraan nilai. Tujuan penjenteraan nilai ni adalah untuk memastikan bahawa kos yang kita sasarkan itu dapat dicapai. Okay. Alright, lain-lain pricing policy, ini lebih kepada marketing. Kita just sentuh again sekali lalu. Kita ada penetration pricing, penembusan harga. Okay,
pricing of a new product. Penetration pricing ni adalah pricing of a new product at a low initial price. Sebab kadang-kadang kita tengok orang introduce produk baru, dia letakkan harga yang sangat rendah. Perhaps even lower than cost to build market share quickly. So maknanya kita nak menarik perhatian pelanggan so that they are interested, they will buy, and then if they are happy, they will buy more. So automatically you dah develop market share di situ. Useful when the product or service is new. And customers have great uncertainty as to its value. So therefore, bila customers have great uncertainty, dia tak pasti, bagus ke tidak bagus ke produk ni. Of course, they will not be spending so much. So kalau you letak harga yang rendah, even lower than cost, then of course they will buy, sebab harganya rendah. So tak apalah, kalau tak bagus tak apa, murah je, macam tu, okay. It is not meant to destroy competition. There's no competition pun. Sebab ni produk baru you. You baru initially launch, and normally it's good for product. Maknanya if you kata produk yang berbeza, you can differentiate you punya produk dengan you punya competitor. So you boleh kata this is promotional strategy dan sebagainya, so that people don't have the impression as if you are killing your competitor. And then you have price skimming, penarahan harga. A higher price is charged when a product or service is first introduced. Ni terbalik. Okay, so kita baru nak introduce produk tersebut, and kita letakkan price skimming. Maknanya price skimming, harga yang paling cream lah, yang paling mahal. In essence, the company skims, the cream of the market. Okay, used most effectively when the product is new, a small group of customers values it, and the company enjoys a monopolistic advantage. So ini selalunya berlaku dalam situasi di mana produk yang you keluarkan tu memang belum ada di pasaran, ataupun kalau ada di pasaran pun dia tak sama, dia ada uniqueness, ada perbezaan, So bila ada perbezaannya di situ, of course, you can charge a higher price, sebab you kata, contohnya macam Samsung, Galaxy Note, so ada stylus, ada S Pen. So of course the S Pen will carry a lot of value, and people before this do not have the advantage, ataupun the opportunity, to get that, because no competitor, no seller, produce such a product. So they are willing, to spend even at a high price, to get the privilege of obtaining the product first. So kalau itu situasi yang you berada, maka boleh kita charge harga premium untuk produk baru tersebut. They hope to recoup expenses of R&D through high initial pricing. So hopefully harga yang tinggi itu tadi dapat menampung cost research and development of that unique product. Cost consideration, no economies of scale or learning effect. So you are talking about oleh kerana volume dia rendah, maka you tak dapatlah konsep ekonomi bidangan. Jadi oleh kerana itu, disebabkan volume jualannya adalah rendah, then you have to maximize as much revenue as you can. Okay, so by increasing the price. Okay, so learning effect ini hanya akan diperolehi bila volume semakin meningkat. Okay, predatory pricing. Okay, this is a practice of setting prices below cost for the purpose of injuring competitor and eliminating competition. This is bad. Maknanya memang sengaja you letakkan harga below cost untuk membunuh pesaing you. So this one is not allowed lah. Okay, so predatory pricing on the international market is called dumping. Okay. Price discrimination. Okay, diskriminasi harga refers to the charging of different prices to different customers for essentially the same product. Produk yang sama, tapi kepada kumpulan-kumpulan pelanggan yang berbeza, di-charge pada harga yang berbeza.
Ya, so kalau kita tengok contoh kat sini, produk ya yang sama ya dijual pada large drug store chain at 200, tapi a small local pharmacy 232. Ya, individual health club 250. Ya, harga yang berbeza. Ini dibenarkan ya. Sebab and then sometimes contohnya bagi syarikat ya yang membeli ya pada harga pukal juga ya boleh dibezakan harga ya atas sebab-sebab tertentu. So price discrimination with a proper justification is allowed. Okay. So okay. Okay, dengan ini berakhirlah penerangan untuk bahagian 1 bagi kuliah 9. Terima kasih.